سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita berada dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita nak sambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Lu'lu' lil Mu'minin, permata buat orang yang beriman, jilid yang kedua, iaitu pada bab yang kedua muka surat 9. Dalam kuliah yang lepas kita dah bincang bab yang pertama. Untuk hari ini kita nak bincang bab yang kedua muka surat 9. Dan sebagaimana biasa juga saya umumkan bahawa bagi sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, anda boleh menghantar soalan anda sama ada melalui talian WhatsApp ataupun SMS ke talian 019 324 1364. Sekali lagi saya ulang, kalau siapa-siapa ada soalan boleh hantar soalan ke talian 019 324 1364. Baik, kita nak masuk perbincangan kita di bawah tajuk yang kedua ni, memelihara janggut. Tengok kita ada janggut tak? Masing-masing tengok. Kata tumbuh janggut tu tak payahlah. Tajuk dia pelihara janggut. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfus syawarib. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari. Hadis rawahu al-Bukhari. Hadis sahih. Maksudnya Nabi bersabda, khaliful musyrikin, bezalah diri kamu dengan orang musyrikin. Nabi suruh kita berbeza dengan orang musyrikin, iaitu wafirul liha, peliharalah janggut, wa ahfus syawarib, dan pendekkan misai atau cukur misai. Panjang janggut, pendek misai. Itu cerita dia. Panjang janggut, pendek misai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita lihat hadis ini nak bagi tahu kepada kita tentang identiti umat Islam. Identiti umat Islam ni supaya berbeza dengan golongan musyrikin, khususnya orang Majusi, kerana mereka selalu menggunting janggut mereka, dan ada pula yang mencukurnya. Orang Majusi ni dia tak mau ada janggut, kalau boleh dia buang per habis. Dia buang per habis. Kerana itu Rasulullah SAW menyuruh kita bersikap berbeza dengan mereka untuk mendidik kaum muslimin supaya mempunyai identiti yang tersendiri. Orang Islam ni dia kena ada identiti sendiri. Jangan duk tiru orang, itu maksudnya. Jangan duk tiru orang. Kita ada identiti sendiri. Maksud tidak mencukur janggut tu bukanlah dengan membiarkannya tanpa diuruskan, tapi diuruskan dengan baik pada lebarnya, panjangnya. Bukan makna bila kata oh tak boleh cukur lah, biar tu berserigai. Tu berserigai. Berserigai tu nampak belemuih. Tu nampak belemuih. Belemuih ni nampak belemuih lah. Apa tak belemuih panggil apa tu belemuih. Nampak comot. Kan? Maka dengan sebab itu kita boleh uruskan dia. Kita boleh potong tapi trim bagi elok, macam tu. Tapi nak kena ada. Bagi ada, jangan bagi tak ada. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Qadhi Iyad berkata, baik, sebagaimana hadis At-Tirmizi ada menyatakan sedemikian, maknanya kita boleh trim. Qadhi Iyad berkata, makruh bagi seorang mencukur janggut, mengguntingnya, memendekkannya serta meratakannya. Tetapi jika diuruskan supaya jangan terlalu panjang dan lebat, tidak mengapa. Itu kata Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad dia kata tak boleh makruh. Sebab ada juga orang yang agak syadid
dia berpegang kepada haram untuk gunting, potong janggut. Sedangkan hadis itu dia lebih refer mengikut para ulama sebut tentang galakkan sunat kita melihara janggut. Namun begitu Al-Qadha'iyat menyatakan bukan bermakna sampai tak boleh nak uruskan. Kalau kita uruskan supaya dia elok-elok, jangan dia saya sebut tadilah jadi macam tak elok, kita uruskan, itu tidak ada masalah. Abu Syamah berkata memang sudah berlaku pada zaman kini ada kaum yang suka mencukur janggutnya, yang mana perbuatan itu dari perbuatan kaum Majusi yang selalu senang sekali mencukurnya. Aku katakan kebanyakan muslimin pada masa kini semuanya telah mencukur janggut kerana meniru musuh-musuh Islam dari kaum penjajah yang menguasai negara mereka, baik dari kaum Yahudi maupun Nasrani. Seperti kebiasaannya orang yang dijajah suka meniru lagu orang yang menjajah kerana kekuasaannya, sedangkan orang Islam telah melupakan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membezakan diri dari orang kafir, dan larangan baginda supaya jangan meniru cara hidup mereka, kerana sesiapa yang meniru satu kaum samalah dia seperti mereka, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, sesiapa yang menyerupai satu kaum maka samalah dia dengan kumpulan mereka. Jadi tuan-tuan, Abu Syamah ni dia kata apa? Dia kata aku tengok hari ni kecenderungan orang hari ni dia suka cukur janggut, licin, cukur janggut. Pasal apa? Pasal dia terpengaruh dengan penjajah yang menjajah negaranya. Contoh kita sendirilah tuan-tuan, bila mana British menjajah kita, maknanya kita ikut British banyak benda juga. Antaranya baik pasukan beruniform contohnya tak boleh ada janggut, misai tak apa. Nampak? Janggut tak boleh tapi misai boleh. Maka kita pun ikut peraturan tersebut, sedangkan seolah-olah orang Islam ni tak ada identiti. Sedangkan identiti orang Islam ni bagi beza dengan mereka. Kita nipiskan, pendekkan misai, janggut kita panjangkan, tidak ada masalah macam tu. Jangan sampai janggut tak ada langsung, tiba-tiba misai tu dia siap berdengkuai-dengkuai lagi yang kata misai ni. Sebab itu termasuk dalam perkara fitrah qassus syarib, termasuk dalam perkara fitrah qassus syarib, iaitu memendekkan, qas tu gunting, memendekkan misai. Misai sunat kepada kita untuk pendekkan, janggut sunat kepada kita untuk perpanjangkan. Itulah kita membezakan dengan golongan kufar, tuan-tuan. Tetapi hari ni orang hari ni macam mana? Bila mana dia panjangkan misai, dia pendekkan janggut, adakah niat nak tiru orang kafir? Kalau niat nak tiru orang kafir jadi haram. Kalau niat nak tiru orang kafir, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang meniru satu golongan, dia di kalangan mereka. Tetapi kita bukan nak tiru mereka, tapi kadang-kadang kita tak selesa lah, kita pun buat gitu juga. Ada makruh, dia tak haram tapi makruh sebab menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, banyak benda kalau kita tengok kita telah dipengaruhi oleh penjajah sebenarnya. Contohnya kawat, tuan-tuan, kawat bila penjajah menguasai kita, mereka ajak kita kawat kita ke mana? Kiri kanan, betul tak? Pasal apa start kiri dulu? Ada detail orang Islam dia start kiri kanan. Itu kita punya identiti. Patut kita tukar kanan kiri, sama je. Kan kawat cantik sama tu juga. Kanan kiri. Tapi tak sedaplah kanan kiri kanan. Mau kiri juga. Sebab apa? Kita mengambil idea mereka untuk kita laksanakan. Walaupun dia lah ni bukan benda besar sangat, tetapi apa pun nak cerita soal identiti. Sebab tu tuan-tuan, nak lihat identiti itu sebagai contoh, cuba kita tengok Nabi SAW. Bila mana Nabi hijrah ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa 10 Muharram, Ashura. Sedangkan Aisyah menyatakan Nabi puasa sejak zaman Mekah lagi. Puasa 10 Muharram ni, Ashura ni, lama Nabi puasa. Tiba-tiba tuan-tuan, Nabi tengok Yahudi puasa juga. 10 Muharram. Apa kata Nabi? Tambah satu lagi, 9 Muharram, Tasu'a. Walaupun Nabi asalnya puasa 10 Muharram, tidak ada Tasu'a, tapi nak bagi apa? Bagi beza dengan golongan Yahudi.
Walaupun Nabi bukan tiru Yahudi, Nabi dah puasa lama dah, tapi kebetulan nampak sama, Nabi tak suka. Nabi suruh bezakan dengan Yahudi dengan puasa satu hari lagi, nama dia Tasu'a. Sebab tu adanya sunnah puasa Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10 Muharram. Nak bagi beza, itu bagi beza. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang Yahudi tuan-tuan, dia pas sembahyang tak boleh pakai kasut dah. Tak boleh. Tapi dalam Islam sembahyang boleh pakai kasut, nak bagi beza dengan Yahudi. Tapi kasut yang bersih lah. Kasut bersih, contohnya askar. Mereka masuk hutan pakai boot apa semua. Nak tanggal, payah nak tanggal dah. Kadang payah nak pakai balik payah. Tak apa, mereka solat dengan kasut-kasut, silakan, no problem, tidak ada masalah. Asalkan kasut itu bersih, memang boleh solat. Yahudi beza, Yahudi tak boleh, kasut tak boleh sembahyang. Yahudi. Sebab tu Islam, Nabi SAW mengajar kepada kita untuk ada identiti. Baik. Penyerupaan yang dimaksudkan mengikut hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, samalah dia dengan kaum itu. Dimaksudkan hadis itu seperti kata Abu Muhammad bin Abi Jamrah, naqalkan daripada Ibn Hajar Asqalani, zahir lafaz menunjukkan ancaman terhadap sebarang perbuatan menyerupai orang lain secara umum. Namun hukum setiap satu daripadanya diketahui menerusi dalil-dalil yang lain. Yang dimasukkan di sini pula ialah hanya larangan menyerupai dari sudut pakaian dan sebahagian sifat dan pergerakan, bukan pada perkara kebaikan. Man tashabbaha biqaumin, siapa meniru satu kaum, dia di kalangan mereka. Maksud larangan tu merujuk kepada tiru perangai-perangai benda-benda yang tak baik. Kalau benda baik tak apa, teknologi nak tiru lah, tirulah teknologi, benda baik. Benda elok. Baru ni ada orang hantar WhatsApp kat saya tak ulas pula. Ada orang mai rumah dia, ada cerita, ada orang mai rumah 4-5 orang, masuklah rumah, ajak masuklah rumah, sila duduk atas kursi, depa duduk atas lantai, tak mau duduk atas kursi, tak mau. Lepas tu tuan rumah tanya, pasal apa tak mau duduk atas kursi? Kami nak ikut sunnah Nabi, Nabi tak duduk atas kursi. Tu dia. Kami nak ikut sunnah Nabi. Tak mau tasyabuh tadilah, menyerupai orang kafir. Tuan-tuan, kena tuan rumah cerdik juga. Tuan rumah tanya dia, kalau macam tu tadi main naik apa? Naik unta ke? Jadi ni mai sini naik apa? Naik unta ke? Atau naik kereta? Kereta tu daripada siapa? Tuan-tuan, benda baik ni boleh kita ambil, jangan kita faham. Maknanya tak boleh langsung tiru depa pakai kursi, kita tak boleh kursi. Begitu. Benda baik tuan-tuan, kursi duduk ni, kursi duduk ajalah. Apa masalahnya? Takkan duduk atas lantai juga. Ada orang nak makan tak boleh makan atas meja, tak ada. Zaman Nabi tak makan atas meja contohnya. Kalau gitu macam tulah. Naik kereta boleh pula. Zaman Nabi mana naik kereta, naik unta. Naik unta je. Kan? Jadi tuan-tuan, kita kena faham. Jangan pakai ambil secara literal, ambil secara zahir. Hari ni keberangkalian ataupun banyak juga orang yang disuka ambil secara zahir, secara literal. Masalah. Sebab itu kita lihat bagaimana perbincangan ulama. Kebanyakan fuqaha menaskan pengharaman cukur janggut dengan berpegang kepada perintah Rasulullah supaya memelihara janggut. Asal hukum wajib, khususnya apabila disuruh supaya membezakan diri, itu hukumnya wajib. Tidak ada berita yang menukilkan daripada salaf yang membenarkan untuk meninggalkan kewajipan ini sama sekali. Tetapi sebagian ulama masa kini membenarkan untuk mencukur janggut kerana mengikut kehendak zaman sekarang dan terpengaruh dengan sebab tersebarnya bala bencana masa kini. Meskipun begitu, mereka tetap mengatakan pelihara janggut kebiasaan perbuatan Nabi untuk membezakan daripada orang kafir. Jadi maknanya tuan-tuan, memang ada perbincangan. Ada yang kata wajib dan ada yang kata sunat, kan? Tentang pemelihara janggut. Sebab itu hukum cukur janggut ni ada 3. Hukum cukur janggut. Yang pertama, pendapat menyatakan haram. Ini pendapat yang agak keras, pendapat Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah biasanya dia agak syadid, keras pendapat dia. Macam baru ni lah, orang cerita tentang bulan 12 baru ni Christmas. Ramai juga yang tanya saya pasal Christmas, boleh tak ucap Merry Christmas? Dia kalau kita ikut pandangan Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim anak murid dia, tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Ni man tashabbaha biqaumin fahuwa
minhum. Siapa yang tiru satu kaum, dia di kalangan mereka. Itu perayaan kufur. Mana boleh kita ucap tahniah tak boleh, kita ucap selamat tak boleh, kita raya apa pun tak boleh. Itu satu pandangan yang agak straight. Boleh tak pakai pandangan tu? Boleh, tak ada masalah. Tetapi ada pula pandangan yang mu'tadil. Pandangan mu'tadil ni pandangan yang sederhana. Dia melihat kepada konteks suasana masyarakat, iaitu pandangan contoh Syekh Dr. Mustafa Zarqa contohnya, Syekh Dr. Qaradawi contohnya. Ini pandangan yang mu'tadil, pandangan yang sederhana. Mereka menyatakan bahawa merayakan Christmas memanglah tak boleh sebab dia perayaan agama lain, haram. Tetapi kalau sekadar nak menjaga hubungan sahabat, menjaga hubungan rakan, menjaga hubungan jiran, Islam tidak pernah menghalang dengan ucap selamat raya pada mereka, tak ada masalah. Tetapi bukan niat untuk merayakan, just nak jaga hubungan sahaja. Sebab senang kita nak sampaikan dakwah kepada mereka. Jadi pandangan Syekh Mustafa Zarqa, dia kata bagi hadiah pun boleh, tetapi bukan dengan niat untuk merayakan. Itu pandangan yang lebih sederhana. Dalam konteks kita masyarakat majmuk, apatah lagi boleh kita guna pandangan lebih sederhana. Maknanya setakat nak ucap selamat Christmas tu tak ada masalah, tetapi bukan kita turut serta nak merayakan sekali. Ni kita pula pakai Santa Claus pula, kita pula lebih lagi pada orang. Beratlah. Berat. Maka dengan sebab itu kita kena lihat bagaimana pandangan-pandangan ulama terhadap perkara tersebut. Jadi hukum dalam bercokor janggut ada 3. Yang pertama, pandangan menyatakan haram secara total. Sebab mukhalafah berbeza dengan hadis Nabi SAW. Yang kedua, pendapat yang mengatakan makruh. Cukur makruh. Iaitu yang disebut dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Ibn Hajar Asqalani, yang menukilkan daripada Qadhi Iyad. Maknanya menyatakan makruh. Dan ada juga pandangan para ulama yang sezaman yang menghukumkan harus. Barangkali pendapat yang sederhana yang dekat kepada yang benar, iaitu pendapat yang mengatakan hukumnya makruh sahaja. Kerana perintah supaya pelihara janggut itu tidaklah menunjukkan wajib yang pasti, kecuali dinyatakan kepada kita supaya jangan menyerupai orang kafir atau membezakan diri dengan hidup orang kafir sahaja. Jadi maknanya ada 3 pandangan, 1 haram, 1 makruh dan 1 harus. Tetapi kita lihat pandangan yang lebih dekat ialah pandangan yang menyatakan makruh. Makruh makna tak dapat pahala lah bagi mereka yang mencukur janggutnya. Kalau mereka membiarkan janggutnya, mereka akan mendapat pahala. Jadi itu dia punya kaedah aja. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, perkara yang hampir menyerupai persoalan ini, dia kata, ialah perintah untuk menginai rambut yang beruban, supaya keadaan orang Islam itu berbeza dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak menginai rambut, sedangkan ramai di kalangan sahabat yang tidak menginai rambut. Maka jelas hal ini menunjukkan ianya mustahab, dituntut dan dianjurkan sahaja. Sesungguhnya tidak ada satu berita pun yang dinukilkan oleh salaf bahawa mereka mencukur janggut mereka, barangkali pada zaman mereka masih belum diiktikberatkan untuk mencukurnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi kalau kita tengok perkara yang sama, nak lihat dia tu bukanlah satu makna benda yang haram secara total, walaupun Nabi kata jangan buat, kan, jangan cukur. Sebab dilihat juga kepada bagaimana Nabi menganjurkan untuk berbeza dengan golongan Yahudi Nasrani dengan menginai rambut yang uban. Nabi menganjurkan untuk menginai rambut yang uban, tetapi banyak juga di kalangan sahabat tak buat. Jadi makna di situ menunjukkan anjuran itu lebih kepada galakan, bukan satu kewajipan. Baik. Syekh Abu Hasan Ali An-Nadawi pernah beberapa kali berkunjung ke Mesir. Di sana beliau bertemu dengan ramai tokoh ulama Azhar. Begitu juga menyampaikan kuliah. Beliau pernah ditanya, apakah perkara yang pelik yang kamu dapati terhadap ulama di Azhar? Syekh Abu Hasan An-Nadawi, dia banyak kali pergi Azhar, tuan-tuan, pergi Mesir, bertemu dengan ulama Azhar dan sebagainya, sampaikan kuliah. Lalu beliau ditanya, apa perkara pelik kamu dapati terhadap ulama Azhar? Apa Syekh jawab? Yang pelik aku dapati sebahagian mereka tidak memelihara janggut, bahkan mencukurnya. Walaupun remeh, tapi apabila arahan Rasulullah supaya memelihara janggut, maka ia amat penting untuk dipelihara. Jadi maknanya
Abu Hasan Nadawi dia agak kritik juga. Dia kritis. Dia kritik ulama Azhar. Sebab apa? Dia kata aku pelik kalau bila orang tanya dia pelik kat mana ni? Pelik apabila ada di kalangan, bukan semua, segelintir daripada ulama Azhar ni yang mencukar janggut. Dia kata aku pelik. Patutnya dia apa? Ikutlah perintah Rasulullah. Tak kiralah benda ni walaupun sunat sekalipun, kan? Tetapi ikutlah perintah Rasulullah SAW, anjuran Rasulullah. Jadi tuan-tuan, mulai hari ni cuba kita fikirkan bersama. Ini sunnah Nabi. Jadi kita pendekkan misai, kita panjangkan janggut. Kita trim elok-elok, tak apa. Tapi jangan potong habis ni licin apa pun tak ada. Kecuali memang dia pasien tak ada janggut langsung, lainlah. Memang tak ada langsung, licin lah, tak apalah. Tapi dia ada. Tapi tak mau simpan, dia kata takut nampak tua. Takut nampak tua, tuan-tuan. Apa kena mengenanya. Ya, setakat ada janggut tu tak mentuakan kita lah. Dah umur tua tu tua lah kat mana pun. Ada janggut, tak ada janggut kan tua sebab tu je. Maka dengan sebab itu kita ambil pedoman daripada hadis ini untuk kita insya-Allah menjaga, memelihara janggut, memanjangkan janggut. Baik, kita ambil satu lagi. Pengharaman patung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tamathil. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya kata Nabi, sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada patung. Ada patung. Malaikat tak masuk rumah yang ada patung. Cuma persoalannya dibincangkan oleh ulama, malaikat mana yang tak masuk? Apakah semua malaikat tak masuk? Tidak. Ada certain malaikat je tak masuk, ada yang masuk. Siapa yang masuk? Malaikat yang masuk siapa? Malaikat maut. Malaikat maut, letaklah patung apa pun, letaklah apa pun, dia tetap akan masuk. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah ya Muhammad, yatawaffakum malakul maut. Maka malaikat maut ditugaskan untuk yatawafakum, untuk mengambil nyawa kamu. Malaikat maut ditugaskan untuk menyawa, dia tak kira ada patung tak ada patung, dia tak kira lah aku beli apa, dia kata dia akan masuk. Jadi para ulama bincang hadis ni cerita malaikat mana? Ada yang kata malaikat Jibril, ada kata malaikat rahmat. Malaikat rahmat yang tak masuk. Jadi kalau malaikat rahmat tak masuk, tuan-tuan, nayalah kita. Nayalah. Kalau boleh kita nak banyak rahmat, malaikat rahmat tak masuk sebab patung dalam rumah. Maka dengan sebab itu pengharaman patung itu memang sabit dalam hadis yang sahih. Para ulama berkata sebab para malaikat tak mau masuk rumah orang yang menyimpan atau menggantung gambar-gambar patung, kerana tuan rumah telah menyerupai orang kafir yang memang menjadi kegemarannya meletakkan patung untuk dimuliakan dan dipuja. Lantas kerana itulah maka para malaikat tak masuk rumah orang Islam yang menyimpan patung serupa itu. Dan bukanlah kerana para malaikat telah menyingkir diri untuk masuk rumah mereka sama sekali. Bukan maknanya malaikat tak boleh masuk, tapi mereka tak mau masuk. Pasal apa? Pasal ni pandangan ulama lah. Sebab orang Islam tiru orang kafir. Hak jenis patung di rumah sembah-sembah ni, tak macam-macam, hak patung perut boroi lah, hak patung macam-macam patung kan. Ini orang bukan Islam. Tengok orang Islam pun dah patung juga seketui. Maka malaikat tak mau. Serupa dengan rumah orang bukan Islam. Apatah lagi memang ada pemujaan pula. Orang bukan Islam dipuja patung ni. Kan? Maka lagilah ia tak dibenarkan. Maka dengan sebab itu Islam juga mengharamkan orang Islam bekerja sebagai pembuat patung atau pengukir patung. Tak boleh. Kalaulah patung tu tak boleh duduk dalam rumah, makna pekerjaan sebagai pengukir patung pun tak boleh. Meskipun dimaksudkan semua hasil kerjanya untuk orang bukan Islam. Walaupun dia buat tu untuk orang bukan Islam, tetap tak boleh buat patung. Berdasarkan hadis Nabi kata inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna hadhihi as-suwar. Iaitu maksudnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, maksudnya sesungguhnya orang yang sangat berat seksanya di hari kiamat ialah mereka yang bekerja buat patung. Orang yang bekerja buat patung. Seksa banyak, seksa berat di hari akhirat. Dalam riwayat yang lain berbunyi orang yang menyerupakan sesuatu dalam apa jua yang diciptakan Tuhan, iaitu patung-patung.
Dan riwayat yang lain Nabi bersabda, man sawwara suratan kullifa yaumal qiyamah an yunfakh an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafiqin fiha abada. Maksudnya sesiapa, hadis Bukhari, hadis sahih, sesiapa yang membuat patung, nescaya pada hari kiamat nanti akan diperintahkan supaya meniupkan roh pada patung itu, padahal dia memang tidak berkuasa untuk meniupkan roh kepadanya sama sekali. Jadi maknanya, maksud daripada hadis ni, orang itu akan diminta untuk bagi nyawa pada patung-patung itu, sedangkan dia sendiri tidak mampu untuk berbuat demikian. Maka di situ menunjukkan kalau dia tak mampu, maka jangan duk buat, tak dibenarkan buat patung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, macam mana gambar family, gambar convocation, gambar ayah mak digantung di ruang tamu, digantung dalam bilik dan sebagainya. Tuan-tuan, kita kena beza antara gambar fotografi dan juga patung. Dalam hadis ni cerita pasal patung. Gambar fotografi merupakan benda baru. Dulu tak ada gambar foto ni. Dulu patung okey, patung. Kan? Kadang-kadang dia buat timbui kan. Dia macam tu orang dulu. Jadi jelas maknanya tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa diharamkan patung. Mari pula hari ni gambar fotografi, ambil gambar perap tu, bubuh dalam frame, letak di rumah. Boleh ke tak boleh? Maka di sini ulama bincang, adakah dia menyerupai patung ataupun tidak. Antara lain yang membincangkannya adalah almarhum Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau bincang soal ini. Beliau bagi pandangan beliau kata bahawa gambar itu, gambar fotografi itu bukan patung. Dia dibenarkan. Sebab apa? Sebab dia tak lain, tak bukan macam kita tengok diri kita dalam cermin. Kita ambil cermin, tengok diri kita. Ada tak? Ada tak? Tapi bukan diri kita, bukan ada bentuk apa pun, dalam cermin saja. Kemudian cermin tu kita capturekan dia, perap, tu jadi gambar. Tu jadi gambar tu. Kita capturekan macam kita tengok cermin, kita capturekan dia, jadi gambar. Jadi kalaulah foto itu pun haram, mana tengok cermin pun tak boleh, ada gambar. Maka dengan sebab itu, mengikut ijtihad, sebahagian ulama, seumpama saya sebut Syekh Buti tadi, menyatakan kalau gambar foto ianya tidak ada masalah, bahkan ia diharuskan sebab dia bukan patung. Tetapi tengok juga ada di kalangan bukan Islam, dia ambil gambar nenek moyang dia disembah. Ada kan? Kalau meninggal ni, katakan pak dia meninggal, dia pun ambil gambar letak, main petang-petang duk guna colok kan, duk sembah. Ni tak boleh, ni haram. Macam tu juga kalau kita letak gambar ni dalam keadaan kita nak bangga. Orang tengok tak tutup aurat, betul? Tak tutup aurat, tuan-tuan. Kadang-kadang sedut tengok juga. Kadang kita pergi rumah orang ni tu, ada gambar. Tak apalah gambar tu, tengok tu, gambar yang tutup aurat ni. Dipaparkan satu family ni, gambar besar waktu tak tutup aurat. Tak ruang tamu pula. Kalau tak tutup aurat, tak dalam bilik itu tak apa. Dia tengok kan, mahramnya. Ni tak di ruang tamu. Maka di situ tak boleh. Tak boleh sebab apa? Sebab mempamerkan aurat. Walaupun gambar sekalipun, dengan sengaja. Ini kita perhati. Balik tengok di rumah ada tak? Balik tengok di rumah ni, kadang-kadang kita bukan perasan sangat. Kalau tak ruang tamu tu, kita pindah masuk dalam bilik tidur kita. Tak apa. Benda tersebut. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apakah hikmah pengharaman patung? Hikmah dia apa? Di antara rahsia yang penting pada mengharamkan patung, dan ini bukanlah satu-satunya sebab daripada punca pengharaman itu, sebagaimana dipercayai oleh setengah manusia, ialah melindungi kemurnian sifat tauhid serta menjauhkan diri daripada menyerupai kaum penyembah berhala yang menjadikan patung sebagai sembahan, sedangkan semuanya itu dihasilkan oleh tangan mereka, lalu mereka menyembahnya dengan rasa rendah diri. Jadi Islam nak melindungi keesaan Allah dari segala perbuatan syirik telah mencapai kemuncaknya. Islam mengambil jalan yang jitu dalam kesungguhannya, kerana pernah terjadi. Islam mengharamkan patung sebab apa? Pernah terjadi umat-umat dulu, mereka buat patung pemimpin mereka, pemimpin yang baik, yang soleh. Pemimpin yang soleh, dia buat patung tu sebagai nak kenang lah. Tetapi malangnya, bila orang soleh itu mati, tinggal patung yang ada, akhirnya mereka buat upacara memperingati.
Lama kelamaan patung-patung itu dijadikan bahan sembahan mereka. Mula-mula dia buat memperingati, sebab tu dulu tak ada tugu kembang apa, tugu orang panggil tugu masakan ke? Hak patung tu kan, pitak bunga lah, pitik serunai lah, apa semua memuja-muja. Ini tidak dibenarkan, bahkan haram kerana ia memberi kesan seolah-olah wujudnya macam seumpama penyembahan, maka tak dibenarkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itu segala perbuatan syirik yang boleh buat syirik, walaupun kita kata lah kita bukan nak sembah patung tu, betul, kita tak sembah patung tu, tetapi kita menyerupai golongan musyrikin yang sembah patung. Dan benda ni kalau dibiarkan, lama-lama dia akan berjangkit. Macam musyrikin lah, awal mereka ke sembah patung pun, mereka muliakan saja. Lama kelamaan dia ambil berkat, dia sapu, gosok, lama-lama sembah patung. Jadi maknanya ditutup pintu-pintu ke arah itu, tutup terus, jangan duk terlibat gitu. Apa juga yang melibatkan patung, kecuali patung kanak-kanak main, itu tak apa. Macam Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah main. Sebab budak-budak main patung ni tak apa, itu dimaafkan. Sebab apa? Tabiat budak-budak ni dia bukan ada penghormatan terhadap patung. Kadang dia puja, kadang dia lempak, dia pijak gitu ya, budak-budak. Tapi kalau bapak budak, mak budak tak boleh. Bapak budak, mak budak memang dia dari sudut, kalau dia minat tu patung tu, dia jaga sungguh hari cuci, cuci, lama-lama dia jadi bangga, lama-lama dia jadi teruja lah kali, kadang-kadang sampai tahap mensyirikkan Allah Ta'ala. Tengok bukan jauh mana pun kita tengok patung sana. Kat mana ni? Dekat kan? Patung tu nama apa? Lalu highway tu dia duduk jegir tengok siapa lalu. Besar apa tu kan? Orang sembah kan? Sembah. Dia kira penjaga, dalam tu ada pula patung lain, kecil lah. Dalam tu kecil lah kan? Luar ni penjaga lah, jadi guard lah. Ni kita tengok macam orang sembah patung. Itulah keadaannya tuan-tuan. Kalau dibiarkan tak mustahil, maknanya orang akan ambil apa saja sebagai alat sembahan mereka. Jadi Islam dia larang terus, tak boleh potong pintu-pintu yang boleh bawa kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, antara rahsia pengharaman yang lain bagi pembuat patung ialah orang buat patung itu akan diliputi perasaan bangga, seolah-olah dia rasa dirinya mencipta makhluk. Pernah terjadi dalam suatu peristiwa, bahkan ada seorang daripada kumpulan ini telah mencipta suatu patung dan disempurnakan hingga mengambil masa yang panjang. Apabila dia merasakan patung itu telah cukup sempurna, lalu dia berdiri di hadapannya dengan penuh rasa bangga melihat bentuk dan rupa patung itu. Oleh kerana terlampau terharu, lalu dia berbicara dengan patung itu dalam keadaan tidak sedar diri. Lantas patung itu menjawab kata-katanya, dan terus berkata kepadanya, innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang yang membuat patung akan diseksa pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, ayuh hidupkanlah apa yang kamu ciptakan ini. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan falyakhluqu sya'iratan. Hadis wa Imam Bukhari. Siapakah lagi yang lebih menzalimi dirinya daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Sekarang cubalah mereka membuat sebiji zarah sahaja, cubalah mereka buat sebiji gandum sahaja. Jadi maknanya di situ merupakan satu larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan terbukti pun larangan itu supaya manusia tidak syirik. Tuan-tuan tahu tak, orang musyrikin Mekah ni, adakah depa mula-mula terus sembah patung? Tak. Sebab tu hadis Nabi cerita, dalam kitab Sirah pun cerita, bagaimana seorang nama dia Amru bin Luhai. Amru bin Luhai, satu hari dia pergi berniaga di Syam. Amru bin Luhai ni tuan-tuan, dia pergi berniaga di Syam. Sampai satu tempat dia panggil Ardul Balqa. Balqa ni di mana? Di Jordan. Hari ni kalau kita pergi Jordan, kita jumpa Balqa. Dia sampai di Balqa ni, dia jumpa satu kaum, satu puak, nama puak ni Amaliq. Amaliq ni orang besar-besar, mungkin dia punya fizikal dia besar. Amaliq, golongan Amaliq. Dia tengok golongan Amaliq ni buat apa? Golongan Amaliq ni sembah patung, minta ke patung tu, kalau hujan tak turun, minta lah berkat patung ni, minta lah hujan turun, perak hujan turun.
Kalau tanaman tak subur, mintalah patung ni sebagainya lah. Lalu Amr bin Luhai tanya kepada mereka, apa kamu buat dengan patung ni? Maka menjawablah, kami minta tolong gini. Maka Amr bin Luhai pun minta satu, banyak sangat hamba ada, mai satu. Boleh bekal ke muka. Maka diberilah satu patung pada Amru, nama dia Hubal. Jadi Amr bin Luhai pun bawa patung tu, bawa sampai Mekah. Sampai Mekah waktu tu tak ada patung lagi. Dia tak kat Kaabah, tak. Comel. Dia beritahu kawan-kawan, jom. Kita dah minta apa, minta kat dia. Kita kena muliakan dia. Kan? Hari-hari pergi gosok dia. Pergi cuci dia, bersihkan dia. Lama-lama tuan-tuan, sampai kepada penyembahan, sehingga kan satu ketika ada 360 berhala di sekeliling Kaabah. Bayangkan tuan, 360 berhala yang disembah berada di sekeliling Kaabah. Dek kerana patung tu saja. Sebab tu jangan main tak? Benda-benda macam ni. Sebab tu Islam melarang daripada awal supaya melakukan perkara sedemikian, daripada terlibat dengan patung. Orang yang telah memahirkan dirinya dalam kerja seni, tidak ada batas tempat berhentinya. Lalu mereka pun melukis atau mengukir patung wanita yang bogel atas separuh bogel. Mereka melukis atau membentuk lambang-lambang berhala dan ajaran agama yang lain seperti salib, patung-patung berhala dan yang seumpamanya, yang memang tidak boleh diterima oleh seorang Muslim. Sungguh tuan-tuan, hari ni barat, siapa yang ambil seni, lukisan, seni rekaan patung, kan? Memang mereka diminta untuk melukis wanita bogel. Buat patung yang betul punya model medok telanjang depan tu, dia hang buat. Kalau dia boleh buat betul-betul cantik, kira itu seni yang halus lah, hebat lah. Tuan-tuan, ini semua mengarut. Ini semua membawa kepada kemungkaran dan juga kemaksiatan, dan Islam tidak menerima perkara ini. Tambahan pula, patung-patung itu sudah dianggap sebagai lambang kemewahan dan keseronokan bagi manusia pada masa kini. Mereka meletakkan patung-patung dalam istana mereka, dihiaskan juga di bilik tidur mereka dengan pelbagai patung, manakala para pengukir patung akan bersaing menunjukkan kebolehan mereka untuk mencipta sesuatu yang lebih baik daripada pelbagai jenis logam. Maka tidak hairanlah bagi sesuatu agama dan kepercayaan yang pada dasarnya memerangi segala bentuk kemewahan daripada emas, perak dan sutra, untuk mengharamkan segala jenis patung ini untuk diletakkan atau disimpan dalam rumah seorang Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi menunjukkan kepada kita bagaimana kadang-kadang patung-patung itu memang selalu diagungkan. Letak dalam istana, letak dalam bilik tidur, letak macam-macam patung. Ada patung rimau, ada patung buaya, ada macam-macam patung orang, ada semua jenis patung ada. Itu satu kebanggaan. Maka ini juga merupakan sesuatu yang dilarang di dalam ajaran Islam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mutara hikmah, Imam Syafi'i berkata perkara yang paling mulia ada 3. Pertama, merasa kaya walaupun harta sedikit. Ini kata-kata hikmah. Imam Syafi'i kata, apa dia? Perkara mulia ada 3. Yang pertama, rasa kaya walaupun harta sedikit. Yang kedua, warak ketika mana bersendirian. Siapa pun tak tengok, tapi kita tetap warak. Warak ni kita menjaga batas-batas syariat walaupun orang tak tahu. Dan ketiga, perkataan yang hak, yang benar diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya atau ditakutinya. Makna qulil haq, cakap benar walau dengan keadaan apa sekalipun. Itu kata Imam Syafi'i. Pujangga berkata keuntungan yang sedikit lebih baik daripada harta yang banyak. Menjaga harta peribadi lebih baik daripada kekuasaan. Namun mengamalkan nilai-nilai kehinaan dan tidak upaya tapi masih tetap di atas ketaatan jauh lebih baik daripada kekuatan sedangkan berada dalam maksiat. Baik, tuan-tuan, kisah teladan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum menceritakan. Kitab Ar-Rahiqul Maktum ni kitab apa? Kitab sirah. Kitab sirah Nabi. Menceritakan selepas pembukaan kota Mekah, baginda mengutus Khalid Al-Walid untuk pergi menuju ke Nakhlah pada 5 hari sebelum berakhirnya Ramadan pada tahun 8 Hijrah. Tujuannya ialah untuk memusnahkan berhala Al-Uzza yang ada di situ. Berhala itu milik Quraisy dan seluruh Bani Kinanah. Ia merupakan berhala yang paling besar. Penjaga berhala itu ialah Bani Syaiban. Khalid Al-Walid keluar bersama 30 orang penunggang kuda lalu memusnahkan berhala itu. Setelah pulang, Rasulullah bertanya, adakah kamu melihat apa-apa? Khalid jawab, tidak. Baginda berkata, kamu belum memusnahkannya. Kembali semula dan musnahkannya.
Dengan rasa marah Khalid kembali semula sambil menghunuskan pedangnya. Tiba-tiba apabila sampainya di sana, keluarlah seorang perempuan yang berbogel, iaitu syaitan berkulit hitam dan dengan rambut yang menggerbang, sehingga menyebabkan penjaga berhala Uzza menjerit memanggilnya. Khalid Al-Walid terus melibaskan pedang hingga tubuhnya terbelah dua. Kemudian dia pulang memberitahu Rasulullah. Lalu baginda bersabda, ya, itulah Al-Uzza, dia sudah putus asa untuk disembah di negerimu selama-lamanya. Makna apa tuan-tuan? Maknanya syaitan. Maknanya penyembahan itu dia ada kaitan dengan syaitan. Bila mana terkejutlah bunyi berah tu. Baik tuan-tuan, bunyi itu menunjukkan maksudnya waktu isyak bagi kawasan Seri Gombak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Jadi kita bagi laluan terlebih dahulu untuk dikumandangkan azan isyak. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita sambung perbincangan kita. Soalan, saya nak tengok soalan dulu yang dikemukakan oleh tuan-tuan dari talian SMS dan juga WhatsApp. Yang pertama, Ustaz, bolehkah seseorang itu melakukan solat jamak dan qasar jika sekiranya dia bermusafir lebih dari 3 hari? Baik. Dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahawa bila mana seseorang itu sudah tahu dia akan bermusafir lebih 3 hari, contoh kita nak pergi Johor seminggu, maka kita tak boleh lagi buat jamak dan qasar, melainkan dalam perjalanan sahaja. Sampai di sana kita dikira bermukim. Tapi kalau kita nak pergi 2 hari, nak pergi 3 hari, sepanjang-panjangnya kita boleh jamak dan qasar. Baik. Seterusnya soalan, kalau kita tidak membayar zakat melalui pusat zakat, wajibkah kita mencari semua asnaf untuk menunaikan zakat? Tuan-tuan nak cari semua asnaf memang tak ada lah. Tak wajib cari semua asnaf. Kita cari asnaf sekadar mana yang ada, sebanyak mungkin. Ada 2 asnaf, 3 asnaf pun okay? Nak cari semua memang tak tercari tuan-tuan. Pusat zakat pun tak boleh bagi pada semua asnaf dengan 8 asnaf. Kadang-kadang ada yang ada yang tidak ada. Setakat mana ada lah, setakat mana ada, ikut keperluan. Assalamualaikum. Keselam panjang mana janggut yang dikatakan mengikut sunnah? Panjang mana dia tumbuh? Panjang mana dia tumbuh? Tuan-tuan, janggut tak tumbuh sampai ke kaki tak ada. Janggut paling-paling kat sini je kan? Dia tak tumbuh sampai kaki, tak ada. Panjang mana? Kalau Nabi SAW memang daripada belakang nampak dah janggut Nabi. Bau lah janggut ni tuan-tuan, dia daripada sini janggut dah ni. Kita panggil jambang ni. Dan bahasa Arab panggil lahyatun. Lahyatun ni bukan ni saja, dia semua sekali. Cuma orang Melayu ni tak ada, ada ni je. Kalau ni saja dia panggil kausaj. Istilahnya panggil kausaj. Sebab tu ada ulama disebut Syekh Abdul Rahman Al-Kauthaji. Al-Kauthaji itu merujuk kepada dia ni ada cotek ni, macam kita lah, ada sikit je. Kalau betul-betul lahyah macam orang Arab ni memang dia penuh kan? Begitu tebal. Assalamualaikum. Keselam, boleh Ustaz uraikan tentang gelaran malaikat maut Israel? Sebab ada yang mengatakan nama Israel itu dari Israiliyat. Ya, memang dari sudut nama Israel ini tidak warid dalam hadis yang sahih maupun dalam Quran tidak ada. Yang ada Quran sebut malakul maut. Tetapi kalau tak silap saya ada dalam hadis-hadis yang dhaif, dan juga memang riwayat Israiliyat adalah nama Israel. Namun begitu saya sebut bagi dari sudut namanya tak ada masalah tuan-tuan. Nama banyak nama-nama yang tak ada lah hadis pun. Contohnya Habil dan Qabil, mana ada nas nama Habil dan Qabil, tapi kita guna sebab riwayat Israiliyat. Tetapi bukan semua riwayat Israiliyat tak boleh pakai. Setakat namanya dia tak memberi jejak apa-apa, dia tak memberi kesan apa-apa. Nama Zulaikha, isteri Imra'atul Aziz, dalam Quran sebut Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz, isteri kepada Al-Aziz, tak sebut nama Zulaikha. So nama Zulaikha mai mana? Mai daripada Israiliyat. Boleh tak boleh? Boleh, setakat nama tak ada masalah. Setakat nama tak ada masalah. Cuma kalau nak sahih tak nama Israel, wallahu alam. Yang sahih malakul maut, malaikat maut.
Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa pandangan Ustaz tentang orang yang menadah tangan mengaminkan doa sambil berjalan? Ini banyak berlaku di majlis-majlis, terutama majlis perkahwinan, dan juga berlaku waktu selepas solat Jumaat. Jemaah mengaminkan doa menadah tangan sambil berjalan keluar masjid. Boleh ke tak boleh? Kan? Bagi saya tidak ada masalah, tuan-tuan. Dia nak kalut berjalan kan, orang doa, dia pun angkat tangan. Angkat tangan berdoa. Tidak ada masalah. Cuma khusyuk tak khusyuk je lah. Khusyuk tak khusyuk je. Itu. Bagaimana dengan hukum cukur sideburn dan cukur kepala bagi orang dewasa? Cukur rambut lah, cukur kepala. Orang dewasa boleh cukur dah. Tak ada masalah. Nak cukur bagi botak? Cukur rambut bagi botak kan? Dengan sideburn semua sekali kau cukur. Ni takkan biar sideburn duk ada ni kepala botak tiba sideburn je duk ada. Kalau cukur rambut semua makna cukur dengan sideburn sekali lah. Cumanya janggut biar ada. Begitu. Walaupun kita cukur dengan sideburn ni naik ke atas kepala kan. Tapi janggut tu kalau ada mau simpan. Begitu. Itu sunnahnya, sunatnya kalau nak cukur kepala pun. Bunyi apa pula? Pasal masa waktu ni habis waktu. Dah habaq kena monti ustaz, kata gitu kan. Apa hukum orang perempuan solat jenazah di depan orang lelaki? Manalah boleh. Kan? Orang perempuan solat jenazah depan orang lelaki. Selagi lelaki tu kan solat jenazah, dia tengok orang perempuan tu. Kan? Kok mana pun lelaki perempuan mesti duduk di belakang. Dia tak duduk depan. Ustaz, apakah maksud 7 ayat yang diulang-ulang? As-sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang Sab'ul mathani itu adalah Al-Fatihah. Nama lain bagi Fatihah adalah As-sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Sebab apa diulang-ulang? Sebab hari-hari kita ulang dalam solat kita. Sehari sekurang-kurangnya kita akan baca 17 kali. Itu yang wajib saja, yang fardu saja. Sekurang-kurangnya 17 kali mesti kita baca. Ni kata 7 ayat yang diulang-ulang. Sebab apa? Sebab ulama bersependapat bahawa Fatihah ini memang 7 ayat. Cuma ulama khilaf, mula bismillah ke mula alhamdulillah? 7 ayat confirm, tapi mula hak mana? Dalam mazhab Syafi'i dia kata mula bismillah. So bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Ar-Rahmanir-Rahim 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Itu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi contohnya dia tak masuk bismillah sekali, tak masuk. Jumhur tak masuk bismillah. Dia start alhamdulillah. Jadi macam mana? Alhamdulillahi rabbil alamin 1. Dia start on tu. Ar-Rahmanir-Rahim 2. Maliki yaumiddin 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ihdinas siratal mustaqim 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Berarti tu. Yang tu 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Sepakat ulama 7 ayat. Cuma khilaf kat mana? Bismillah masuk ke tak? Bismillah masuk pun jadi 7, bismillah tak masuk pun jadi 7. Itu dipanggil as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nama lain juga bagi Al-Fatihah. Baik. Ustaz, baca Quran digital menggunakan smartphone tanpa menggunakan mushaf Al-Quran fizikal, adakah ia kurang afdal? Tuan-tuan, bila mana kita baca Quran, kalau kita tengok handphone pun tidak ada apa-apa masalah. Boleh. Daripada tak baca langsung. Nak pegang Quran ni, Quran betul-betul pegang ada wuduk pula. Kita tak ada wuduk, tuan-tuan. Nak ambil wuduk malas pula. Jadi maknanya kita boleh pegang handphone kita, buka Quran, baca Quran. Janji baca, jangan duk banyak songeng sangat. Aku tak ada wuduk lah, aku ni ambil ni baca. Anytime boleh kita baca. Sebab biasanya dalam handphone ni ada 30 juzuk, betul? Tapi simpan 30 juzuk tak nak buka.
Kan? Yang kedua, apakah hukum orang yang bersolat dengan membaca dalam hati perlahan sangat saat bagi rukun qauli, contoh takbiratul ihram dan salam? Baik. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, apa hukum orang bersolat dengan membaca dalam hati? Baca dalam hati ni untuk rukun qauli tak boleh, tak sah. Rukun qauli ni syarat dia mesti baca. Kalau lah hati tak dapat baca, lintasan. Contoh kita senyap, mulut kunci, nak takbiratul ihram ni, sah tak? Tak sah. Hang tak baca apa pun, mulut tak gerak langsung, hati ku baca, tak sah. Tak sah. Rukun qauli mesti dilafazkan. Lafaz untuk telinga kita saja, bukan telinga orang, telinga kita. Telinga kita pula tak pekak. Kalau telinga pekak tak dengar pun tak apa. Kan? Jadi apa rukun qauli? Ada 5 rukun qauli hak kita nak kena baca. Pertama, Allahu Akbar, takbir tu. Hak sebut tu bukan tangan sunat. Tapi kita ni tak betul yang kat tangan. Allahu Akbar. Alamak, sengit. Turun. Allah. Oh, sengit lagi. Turun lagi. Kita perbetul perkataan Allahu Akbar itu yang wajib. Ini sunat. Angkatlah setara mana agak-agak dalam sengit sikit-sikit tak apa lah. Takkan nak buat tali rapia. Kan? Yang betulnya yang wajib ni tu hak sebut Allahu Akbar, sebut betul. Jangan duk Allahu Akbar. Tak boleh, salah. Allahu Akbar itu satu rukun qauli. Yang kedua, surah Fatihah, rukun qauli. Baca pelan-pelan diri kita aja. Anda dengar? Tak dengar kan? Saya seorang dengar, saya tahu saya baca. Begitulah. Fatihah. Yang ketiga apa? Yang ketiga tahiyat akhir. Tahiyat akhir atau tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, selawat Nabi dalam tahiyat akhir. Itu juga rukun qauli. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad, itu paling kurang. Yang terbaiknya selawat Ibrahimiyah sampai ke fil alamin innaka hamidum majid. Yang kelima, salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Itu wajib. Rukun. Itu kita kena sebut dan sebut. Baik. Adakah talian ini dijawab hanya dalam kuliah saja? Ya. Dalam kuliah saja. Lepas kuliah tak dibuka. Pasal apa tuan-tuan? Tak ada masa nak type. Kadang tanya ustaz tolong jelaskan beserta dalilnya. Amboi, dia ingat masa kita nak take satu-satu. Kan? Tanya dalam kuliah saya baca, saya jawab terus. Itu je. Luar kuliah tak larang nak type. Kalau saya benarkan tuan-tuan jenuh ribu masuk mesej saya tak ada kerja lain. Hari saya buat kerja ni, jawab soalan. Kan? Nak jawapan, mai kuliah. Itu. Jadi menjadi kewajipan pada kita untuk mai kuliah. Kadang-kadang orang take for granted. Kan? Dia kata aku tapi kuliah tak apa, aku ada sumber source aku. Sumber senang. Aku tanya dia jawab. Aku tanya jawab. Relax dia kata. Mai duduk dalam kuliah ni. Kita boleh bincang insya-Allah, dan penerangan dalam kuliah tu pun dia lebih terang. Kalau setakat jawab dalam mesej ni saya tak puas hati. Kadang-kadang salah arti. Mesej macam-macam, kadang kita sebut lain jadi lain. Orang faham kot lain. Itu bahaya. Bagi saya bahaya. Sebab tu saya prefer tanya di sini, jawab di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapati banyak kelebihan dan fadilat baca ayat kursi lepas solat fardu. Jika imam tak bacanya, bolehkah baca ayat kursi ketika solat sunat ba'diyah, dan adakah sama fadilat seperti baca lepas solat fardu? Tuan-tuan, kita nak baca ni bukan nanti imam baca. Bukan mesti imam baca baru kita baca. Kalau imam tak baca, kita baca seorang-seorang kita. Kan? Sebab tu asal zikir lepas solat ni asalnya seorang-seorang asalnya. Tetapi dibolehkan berjemaah untuk apa? Untuk mengajar mengikut pandangan Imam Syafi'i. Untuk mengajar berjemaah, terutama yang tak reti, yang tak perasan atau tak faham, ditinggikan suara, baca kuat, apa semua nak ajar. Tapi kalau kita reti nak zikir apa, kita seorang-seorang zikir, tak ada masalah. Bukan nanti nak kena tunggu imam. Dah, kita zikir. Boleh. Nak zikir, nak apa ke, nak baca ayat kursi ke, apa semua. Assalamualaikum Ustaz. Solat sunat diutamakan sedangkan solat qadha tak buat. Apa ni? Ni bukan soalan, tu habaq.
Dia abang solat sunat diutamakan, solat qada tak buat. So, apa masalah? Tuan-tuan, qada ni ada dua. Satu qada bagi solat yang tak sengaja tinggal, satu yang sengaja tinggal. Yang tak sengaja tinggal ini memang wajib serta merta untuk kita qada. Falyusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia solat bila dia ingat. Kena dia terlupa contohnya kan. Memang Nabi sebenarnya pernah terlupa. Allah rencanakan Nabi terlupa supaya adanya syariat qada. Tapi bagi orang yang saja tinggal, ini khilaf dengan ulama. Ada ulama kata tak ada qada bagi orang yang saja tinggal. Sebab apa? Solat ni bukan jenis boleh qada macam tu je, tak boleh. Dia tinggal itu sebab lupa je. Kalau saja nak pergi tinggal qada, no, tak ada. Tiada qada bagimu. Begitu. Cuma mazhab Syafi'i dia kata apa? Dia kata dia suruh qada juga sebagai tanda kita bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Menggunakan qiyas. Kalau yang tinggal tak sengaja pun kita qada, tinggal sengaja lagi-lagi lah nak kena qada sebagai tanda taubat kita kepada Allah Ta'ala. Jadi benda tu khilaf lah. Jadi maknanya tak ada masalah kalau kita qada dan juga dalam masa yang sama kita tunaikan solat sunat. Kadang-kadang ada orang kata pula lagi hang tak qada habis, masa hang tinggal sembahyang umur 15 dulu, hang tak sembahyang sunat. Kalau begitu, main raya tak boleh, main tarawih tak boleh. Main bagi, qiyamul lail tak boleh. Rawatib tak boleh. Tuan-tuan tak kena mengena pun, boleh buat. Boleh buat, nak qada, mau qada, nak sunat banyak pun tidak ada masalah. Boleh. Ni apa ni? Ustaz, bagaimana dengan kerja ilustrasi designer yang ada gambar makhluk hidup dalam artwork kemudian di-share di FB untuk tunjuk pada friend, followers untuk dapat like dan promosi kerja? Ni dia buat gambar ni, gambar apa pun tak tahu. Nak kata orang tak orang, nak kata burung tak burung, nak kata apa pun saya tak tahu. Gambar Selangor ada bola situ. Pun gambar tangan. Hantu tak hantu? Ini mungkin abstrak punya gambar kot. Dia gambar-gambar macam tu, dia bukan patung tuan. Bukan patung. Gambar pula macam kartun dah. Macam kartun. Tak ada masalah. Ustaz, bagaimana patung yang memperagakan pakaian di butik atau kedai pakaian? Patung tu jangan bagi cukup sifat. Kalau cukup sifat tak boleh. Walaupun untuk tujuan peraga pakai, sebab dia tetap patung. Cukup sifat tak boleh. Nak peraga atas mana? Peraga atas je atasnya. Kalau peraga bawah, bawah aja. Begitu. Maknanya jangan bagi cukup sifat. Dan soalan, tak ada dah. Ada lagi. Adakah doa khusus selepas iqamah? Doa selepas iqamah sama dengan kita baca selepas doa selepas azan. Sama. Sama. Sebab ada yang hadis sebut adzanain. Adzanain itu merujuk kepada azan dan juga iqamah. Jadi maknanya kita boleh berdoa selepas daripada iqamah sebagaimana kita berdoa selepas daripada azan. Ustaz, macam mana nak ubati penyakit was-was? Macam mana nak ubati penyakit was-was? Ada seorang ni, dia ni was-was sungguh. Dia was apa dah? Duduk saja dia kata, saya ni cerai dah isteri saya. Rasa macam cerai ya isteri saya. Was-was. Sekali dia pergi jalan tu, saya ni terpijak atau terpijak kesan anjing atau rasa macam terpijak ya anjing. Jadi hidup dia murung tuan. Tuan-tuan, was-was ni syaitan. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Syaitan tuan-tuan. Maka dengan sebab itu dia kena belajar ilmu, yakin dengan ilmu, lawan. Jangan ada peduli bisikan-bisikan yang ada dalam diri dia. Kadang dia bisik-bisik sudah peduli. Yang kita masalahnya dia peduli. Bila peduli itulah yang menjadi masalah. Yang tak dapat diselesaikan sampai bila-bila. Sebab itu kita pastikan tuan-tuan supaya kita tak termasuk dalam perkara tersebut. Baik, wallahu taala alam. Habis dah soalan yang dikemukakan kepada saya melalui talian. Jadi saya umumkan dengan rasminya talian ditutup. Sekarang saya buka soalan lisan kalau ada, dipersilakan. Ya.
penyusunan solat jenazah. Dia yang pertama sah dia rapat-rapat, kan? Sah rapat-rapat. Memang kalau sah sikit tu kita buat ganjil lah 3, 5. Tapi kalau ramai ni memang tak bilang dah. Jadi ramai alhamdulillah lah, 40 ke atas cantik lah, memang lagi cantik lah. Kemudian kita akan, dia jenazah ni perlu disegerakan sebenarnya. Bila perlu disegerakan, solat juga perlu disegerakan. Maka dengan sebab tu biasanya diumumkan bahawa okey, lepas solat ba'diyah kita akan terus solat jenazah. Tiba ada lagi orang mai masbuk, perlukah kita tunggu mereka? Kalau kita tunggu, tuan-tuan tak habis. Mai masbuk habis, tunggu habis-habis, mai pula masbuk lain pula, tunggu pula. Habis pula masbuk, mai pula lain. Jenazah tunggu kalau lagu tu. Sedangkan antara kewajipan kita adalah menyegerakan jenazah. Maka dengan sebab itu kita tak perlu tunggu. Memang tak perlu tunggu. Selesai saja kita solat, katakan solat wajib tu kan, tak jenazah tu. Selesai kena ba'diyah, terus kita solat jenazah untuk cepat-cepat dibawa, diusung untuk dikebumikan. Kalau orang sempat-sempatlah. Kalau yang maknanya orang lambat tu pasal lambat. Maknanya kamu tak kejar pahala. Kalau kamu nak, kamu kena cepat untuk mengejar pahala. Solat jenazah ni dia ada pahala sendiri. Yang kita sedihnya lagi ialah bila mana orang ni hadut ada elok-elok ni tak solat jenazah, duduk bawah tu relax tunggu, tak solat jenazah. Sedangkan Nabi SAW menyatakan bagaimana man syahidal janazah hatta yusalla alaiha falahu qirat. Siapa yang menyaksikan jenazah sehingga disolatkan kepadanya dapat pahala qirat. Siapa yang sampai di bumi 2 qirat. Sahabat tanya apa tu 2 qirat? Nabi kata mathalul jabalainil azimain, macam 2 gunung yang besar, itu 2 qirat. Sekurang-kurang kalau sembahyang jenazah dapat 1 qirat, macam pahala sebesar gunung. Maka dengan sebab itu kita tunaikan. Kadang-kadang saya duduk cek-cek, dan saya saja sembang-sembang, pasal apa kadang tak solat jenazah? Tak tahu nak baca apa Ustaz. Tak tahu nak baca apa, segan nak tanya orang, segan. Tuan-tuan, solat jenazah lah paling simple, paling mudah dapat pahala dan paling simple. Sebab apa? Dia sebab 4 takbir je. Takbir pertama takbiratul ihram, Allahu akbar, takbiratul ihram kan, niat solat jenazah, Allahu akbar, baca Fatihah, takkan tak kerti Fatihah. Takbir kedua, Allahu akbar, selawat, lawat Nabi. Okey, takbir ketiga, Allahu akbar, doa. Doa ni yang kadang tak kerti nak baca ni, baca yang kita kerti apa dia? Allahumma ighfir lahu. Kerti tang tu ya, hang tang tu jelah. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Kalau dia kerti yang tu aja. Jadi dia doa. Kan? Kalau lebih sikit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu ada lebih sikit lah. Lebih sikit, wa akrim nuzulahu, kan? Wa wasi' madkhalahu. Kita hafal sikit. Kalau tak hafal pun paling tidak Allahumma ighfir lahu, takkan tak dia nak baca. Bacalah banyak kali sikit. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu. Itu takbir yang ketiga. Takbir yang keempat, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. 4 takbir itu saja solat jenazah, bukan susah. Kan? Tapi yang lebih menyedihkan, kadang-kadang si bapa meninggal, si anak duduk di bawah tunggu orang solat jenazah untuk pak dia, dia juga tetap tidak menunaikan solat. Sedih, merugikan. Sedangkan Allah bagi pahala yang banyak. Ya. Dia berhenti situ sebab nafas. Memang dalam mazhab Syafi'i itu satu ayat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunat untuk kita baca perhabis dalam mazhab Syafi'i sebab itu satu ayat. Tetapi bukan wajib kena baca macam tu. Sebab kita dibenarkan berhenti sekiranya nafas kita pendek. Kan? Baru lepas makan nasi nak tarik panjang tak pergi. Saya pun kadang-kadang tak pergi ya, nafas pendek. Jadi kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, bukan kita bermaksud nak tambah ayat tu juga, cuma kita berhenti saja. Sebab apa? Sebab untuk pernafasan, maka tidak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau kita boleh sambung terus lagi baik. Satu ayat. Ya.
Baik, terima kasih soalan. Siapa kata sahabat tak buat? Siapa kata sahabat tak buat? Ha. Siapa kata? Tak, saya nak tanya, siapa kata sahabat tak buat? Riwayat yang sahih daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud buat qabliyah Jumaat. Riwayat yang sahih daripada Ibnu Mas'ud. Nabi tak buat. Nabi tidak buat qabliyah Jumaat. Dan tidak ada hadis Nabi menyertai qabliyah Jumaat, yang ada ba'diyah. Tetapi ada riwayat sahabat-sahabat yang melaksanakannya, antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi bila mana Nabi tidak larang sahabat buat, dia masuk dalam sunnah taqririyah. Maka dengan sebab itu qabliyah Jumaat menjadi khilaf di kalangan ulama. Bila mana Nabi tak buat, sahabat buat, kadang-kadang khilaf di kalangan ulama. Ada yang kata tak ada. Ada yang kata ada. Macam mazhab Syafi'i dia kata ada. Dan dia juga menggunakan kaedah qiyas kepada zuhur. Sebab Jumaat mengertikan zuhur. Jadi kalaulah zuhur itu ada, maka Jumaat juga ada. Azan 2 kali tuan-tuan juga tak berlaku zaman Nabi, tapi berlaku zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi bila berlaku zaman Sayyidina Uthman, masih lagi berlaku zaman sahabat, maka ia tidak ada masalah. Maka dengan sebab itu kita ada pilihan. Siapa nak solat qabliyah, silakan. Siapa tak mau solat, silakan. Kita berlapang dada. Sebab perkara itu perkara khilafiyah. Kalau kita kata salah, maknanya kita kata Ibn Mas'ud salah. Yalah, dah azan tu adalah. Cuma kadang-kadang pelaksanaan kita. Tapi yang saya sebut tadi tu, qabliyah Jumaat itu memang confirm. Itu ada. Tapi kalau tak mau buat pun tak ada masalah. Nak buat pun tak ada masalah sebab sahabat buat. Kalau kita kata bahawa tak boleh buat, tak ikut Nabi, bagaimana sahabat yang buat? Macam tu juga qabliyah maghrib tuan-tuan. Sama je. Qabliyah maghrib ada yang tak buat tuan. Tak apa tak buat sebab tidak ada riwayat yang menyatakan Nabi buat. Memang Nabi tak buat. Tetapi riwayat yang sahih disebut juga dalam kitab Bulughul Maram. Sahabat Nabi hadis sahih kata kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubi syams. Kami ini solat 2 rakaat lepas terbenam matahari. Wa ra'ana Rasulullah. Rasulullah tengok kami solat. Walam ya'murna walam yanhana. Nabi suruh pun tak larang pun tak. Nabi pun tak tahu ya. Jadi maka di situ menunjukkan boleh solat qabliyah maghrib. Tapi ada orang tak nak solat. Nabi tak buat ni, tak ada riwayat. Maka tak payah solat. Siapa nak solat, silakan solat. Dan apatah lagi ada hadis lain pula, baina adzanainis salah, antara 2 azan itu ada solat sunat. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi boleh digunakan dalam fadail amal. Baina adzanain maksud apa? Antara azan dan juga iqamah. Baina adzanainis salah, antara 2 azan disunatkan solat, kata Nabi. Jadi antara azan dan juga iqamah, itulah sunat yang sebelum. Jadi maknanya tidak ada masalah untuk kita tunaikan, dan juga tidak ada masalah untuk tidak menunaikan. Kita berlapang dada dalam perkara yang seumpama ini. Okey, wallahu a'lam. Lain soalan? Tak ada dah. Lapang dada sampai tak mau tanya soalan dah. Tak ada Okey. Ada. Baik, orang masbuk Jumaat ni. Orang masbuk Jumaat kalau dia sempat 1 rakaat dengan imam, dia hanya perlu tambah 1 saja lagi. Sama 1 saja lagi. Tetapi kalau dia masbuk tak sempat 1 rakaat, main-main tahiyat akhir dah, maka duduk tahiyat akhir, tapi dia kena solat 4 rakaat solat zuhur. Itu. Sempat 1 rakaat, sebab rokok, mana dia tambah 1 lagi saja. Dia hanya 2 rakaat. Tapi kalau dia tak sempat langsung rakaat, maka dia kena buat 4 rakaat bagi yang masbuk dalam solat Jumaat. Dia sempat rakaat kedua tu, kata sempat 1 rakaat tu. Rakaat pertama tak sempat kan. Dia tertidur. Tak kepala lena, jaga-jaga. 1:45. Takkan tu lama. Start motor, ambil uduk, start rang-rang dan pederah, tak kira lah. Tertidur kan. Sampai imam sujud dah. Tengok-tengok teman naik rakaat kedua. Sempat 1 rakaat. Maka bagi salam dia tambah 1 rakaat saja lagi.
Tapi sampai-sampai tengok tahiyat akhir dah. Dia mai sembahyang 4 rakaat. Itu. Kemudian dia nak Jumaat. Sebab dia ikut imam masa tu, tetapi digantikan dengan Zuhur. Ya. Kemudian kat pertama ya. Masbuk ni kat pertama ya. Kedua, ketiga muafiq dah. Sebab kita dah bersama imam dah. Kita rakaat kita yang pertama tu baru dikira masbuk tak masbuk, muafiq masbuk kan. Kadang muafiq kadang masbuk. Kalau rakaat kita kedua sama imam, ketiga sama imam, dah muafiq dah, tak ada masbuk, tak ada istilah masbuk dah. Masbuk tu rakaat pertama saja kita dengan imam. Kan? Dia kena tambah satu lagi. Sebab Fatihah memang kau benar rukun, kau ditinggal dia kena ulang balik baca, dia kena batal balik. Mana dia tambah kan? Dia kena naik balik untuk baca Fatihah balik dan mengikut turutan balik dia punya rakaat, sujud dan sebagainya. Ya, lain soalan? Surah tertentu. Baik, bukan tak ada secara total, ada yang ada cuma tak banyak. Sebab ada yang bawa fadilat tu, semua surah fadilat itu kebanyakannya hadis yang tak betul, hadis yang palsu atau hadis yang sangat dhaif. Tetapi bukan semua tak ada. Macam ayat kursi ada fadilat dia, memang ada. Surah Al-Ikhlas ada fadilat dia. Surah Mu'awizatan tu semua ada hadis-hadis yang betul, yang benar. Jadi maknanya ada yang ada, cuma tak banyak sangat. Cuma yang diwar-warkan tu semua surah satu-satu siap detail, satu ni fadilat surah ni satu. Bila cek-cek hadis tak ada pun. Itu bukan bermakna semua surah satu Quran tak ada. Sebab ada juga yang ada macam kita sebut tadi. Al-Ikhlas yang banyak hadis yang tak ada khilaf. Ayat kursi banyak hadis ayat kursi. Al-Falaq pun, An-Nas pun, Al-Mulk pun, Yasin ada, walaupun ada hadis yang dhaif dan sebagainya, tapi tetap ada lah walaupun dhaif. Al-Waqi'ah walaupun kadang-kadang martabat dia dhaif, tapi ada juga ada. Bukan semua sekali tak ada, ada yang ada. Cuma kebanyakan kadang-kadang ada yang tak ada. Begitu. Boleh soalan? Dah. Okey. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekadar itu perbincangan kita. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap itu saya bermaaf. Sekian aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti 'ibadaka as-salihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.